Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masih lagi kita menyatakan fadilah yang ke-9, yaitu fadilah salatul jamaah. Yaitu musannif tuan kita ni dia menerangkan masalah kelebihannya semaya berjemaah. Jadi perlulah kita kena tahu bahawasanya Rasulullah sendiri membesarkan tentang salatul jamaah. Yaitu hadis Nabi katanya semaya berjemaah lebih afdal daripada semaya seorang 27 darjah. Nah, kerana mereka yang mari jemaah ni beberapa perkara yang Tuhan bagi. Sampai boleh katanya lebih daripada semaya seorang 27 kerana banyak. Salah satu daripadanya bila kita dengar suara band kita jawab, niat di hatinya nak mari semaya jemaah. Maka kita jaga mari daripada rumah pada masjid. Situ boleh dah akak kaki kanan boleh satu dah. Tuhan beri satu kebajikan akak kaki kiri Tuhan apuh kejahatan dan Tuhan beri darjah. Situ kelebihan. Jaga sedua mari masjid tu 2-3 Tuhan beri pahala dan apuh dosa dan Tuhan akak pekat. Bila kita mari ke masjid, kita jaga kaki masuk masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Doa masuk masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah kau bukakan bagiku pintu rahmat. Buka olehmu bagiku pintu rahmat. Maka kita boleh dah situ doa. Ni orang panggil doa-doa masnun. Perkara sunnah Nabi hak cik-cik, itu orang panggil doa. Doa adalah sunnah Nabi hak cik-cik. Kemudian bila kita masuk ke dalam masjid, ditekan atas kita semaya tahiyatul masjid. Maka kita saat ini semaya tahiyatul masjid, usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini. Saja ke semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Boleh pahalanya ada dah situ. Lepas tu pula kita mari pula dengar qomat, orang qomat kita jawab qomat. Lepas tu kita duduk dalam sah, habis lagi pula sah yang pertama. Ada kita betul sah, rapat-rapat sah. Boleh situ. Dan lagi pula kita dapat fadilah takbiratul ihram. Bila ta'imai takbir, kita pun selalu lepas dia takbir, Allahu Akbar, lepas bunyi roh akbar ta'imai, lalu kita takbir. Fadilah besar situ. Dan lagi pula kita saat itu dapat perhati, sentiasa duk perhati baca-baca imam. Hingga sampai kita ingat segala surah-surah atau imam dia baca. Dia baru ulai-ulai kali, banyak gajaran. Nah, ni dia kelebihan. Kalau kita bilang, banyak lagi. Ni nak nampak kata, lebih semaya jemaah di atas semaya seorang itu 27. Ni dia. Kalau kutik-kutik, kalau kita semaya seorang di rumah, mananya sebanyak tu. Boleh kata betul mari jemaah ni 27 atau 25. Tu nampak gambar ni. Tu dia deh. Padahal lagi pula dapat kita berjinak-jinak dan berkasih sayang sama kita.
Sudah kita semaya itu, kita tunggu terima. Baca doa kita nanti amin dan kita wirid sekali dengan terima. Dan sudah pada tu kita bakal jabat saleh. Dek, orang panggil kasih mesra. Dapat kasih mesra di antara satu sama lain. Inilah kelebihan berjemaah. Nah, tu gambar yang zahir-zahir. Kemudian sambung daripada pelajaran kitanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Atau ada Nabi kata Nabi. Nabi kata la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang bagi orang jiran masjid, yakni semaya yang afdal. Cuba kita tengok hadis ni. Kalau orang pakai zahir hadis, ada mazhab daud zahiri orang panggil. Dikatakan la solata, dia pakai la tasihu solat. Tiada sah semaya bagi jiran masjid, bagi orang yang ada keliling kelala masjid. Mereka rumah orang-orang yang ada keliling kelala masjid, tak sah semaya illa fil masjid, malaikat dalam masjid. Kalau pakai zahir hadis ni ke, orang semaya di rumah, orang ada keliling kelala ko kawasan masjid, orang panggil jiran masjid ni, iaitu rumah keliling kelala 40 buah rumah tu jiran. Tak sah jiran masjid, malaikat semaya di dalam masjid. Kalau itu semaya di rumah tak sah. Tu mengikut zahir hadis ni panggil zahiri. Lalu telah kena pakai alim ulama, iaitu 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kana kila salata ai salatan kamilatan, dia takwil. Dia la salata ai salatan kamilatan. Tiada semaya, yakni tiada semaya bagi orang jiran masjid, yakni tiada sempurna semaya orang yang duk keliling kelala masjid, malaikat di dalam masjid. Habis itu dia takwil sini, yakni tiada semaya, yakni semaya yang afdal. Semaya yang terlebih afdal, maknanya tiada semaya, tiada sempurna semaya. Itulah salatan ai salatan kamilatan. Tiada semaya, tiada sempurna semaya, malaikat semaya dalam masjid. Itu maknanya ini semaya hak wajib. Semaya hak wajib, tak seperti ni, tidak dapat fadilah, tidak dapat kelebihan malaikat semaya di dalam masjid. Bukan tak sah. Kalau kata la tasihu tu tak, no. Itu pakai zahir. Iaitu tak sah semaya, itu zahir. Ada pun 4 mazhab ni sah semaya di rumah, malaikat tak sempurna. Situ setengah ulama Syafi'i kita kata tak sempurna, malaikat semaya di masjid. Itu dia deh. Maka hadis ini, hadis kata la salata illa fil masjid, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sempurna semaya malaikat di dalam masjid. Maka hadis ini ditanggungkan atas semaya fardu. Semaya fardu kata tak, siapa dia nak kelebihan, iaitu semaya lah di masjid. Berarti semaya di masjid ni yang terlebih afdal. Kalau banyak dan besar, tu mana afdal? Yakni semaya fardu. Semaya fardu ni semaya ada, semaya hak 5 waktu ni, sama ada tunai dan qada. Dan semaya 5 waktu dan semaya qada, yakni qada hak 5 waktu ni. Dan semaya hak kita nazar. Tu hak wajibnya. Itu dia, ditanggungkan atas semaya fardu. Dan barang yang ditanggungkan
akan barang yang dihubungkan dengan dia dengan sembahyang fardu, iaitu sembahyang qada dan sembahyang nazar. Itu maksud dihubungkan. Sembahyang hak 5 waktu ni ada, iaitu kita sembahyang dalam waktu, tu nama dia ada. Bila kita sembahyang lepas luar waktu, nama dia qada. Yang nama qada, nama tunai ni bila kita den serakaat di dalam waktu. Misalnya kita saat itu sayuk sembahyang sah, dekat dengan maghrib, ada 45 minit dah nak masuk maghrib. Kemudian kita sembahyang usalli fardhu asri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sah 4 rakaat kerana Allah Taala. Allah sembahyang. Kita boleh serakaat. Kita rakaat tidak turun sujud. Doa antara dua sujud, turun sujud yang kedua, bakit naik orang ber mengorek. Berarti kita sembahyang sah boleh serakaat saja di dalam waktu asar. 3 rakaat lagi dalam waktu maghrib. Orang panggil sembahyang tunai. Nama dia sembahyang tunai dah. 3 rakaat lagi walaupun duduk dalam waktu maghrib. Ada pun kalau kita tak boleh serakaat, maka nama dia qada. Tu dia awi ingat. Walau kenawi boleh serakaat, barulah nama dia ada. Misal pasal ni, tu dia ada dengan qada. Kalau gitu, hak kata afdal di sini kelebihan pahala besar ni, iaitu sembahyang di masjid, iaitu sembahyang fardu. Sama ada sembahyang dalam waktu, sama ada qada, iaitu lepas luar waktu. Kalau kita tinggal sembahyang dengan sengaja, wajib qada dengan segera. Kalau kita tinggal sembahyang dengan uzur, apa uzur? Kita tidur umpamanya, maka wajib qada juga, tapi tak wajib segera. Sunat segera. Misal kita tidur kejut pukul 7 pagi, subuh tak. Wajib kena qada, tapi tak ada wajib segera. Nampak dia? Kedua-dua tu wajib lah qada, tapi bila kita sekelai tinggal betul-betul, wajib qada, lagi pula wajib segera. Kalau kita tinggal dengan uzur, wajib qada, tak wajib segera. Hanya sunat segera. Hai lagi. Jelas deh. Kita bagi jelas satu-satu perkara. Baik. Nampak? Maka diperbuat akan dia. Maka diperbuat akan dia akan sembahyang fardu. Pada masjid, di dalam masjid itu ialah afdal. Hanif pahala besar. Apa afdal? Afdal syarat bahasa kita, pahala besar dan banyak. Itu mana afdal. Tuhan beri kepada kita sembahyang di masjid ni besar dan banyak. Molek tu pahala dia. Dan barang yang lain daripada demikian itu lain daripada fardu, yakni sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu pula ya ada dua bahasa pula. Sembahyang sunat, hak sunat berjemaah. Sembahyang sunat, hak tak sunat berjemaah. Kita kalau ngaji lagi. Sembahyang sunat lain pada fardu sunat. Sembahyang sunat tu belah dua. Sembahyang sunat, hak sunat berjemaah. Seperti sembahyang raya, sembahyang tarawih. Lepas tu sunat, tapi sunat berjemaah. Bila kita jemaah boleh 27. Ada pun sembahyang sunat hak tak sunat berjemaah, seperti sunat rawatib, sunat kapit waktu. Kalau kita jemaah, jemaah tak boleh dia 27 dah. Tu maknanya. Maka adalah di dalam kitab-kitab fiqh, dia katanya sembahyang sunat ada dua, sunat berjemaah dan sembahyang sunat yang tak sunat jemaah. Nampak? Sunat hak bagi kau tu, dan sunat hak yang punya di waktu. Sembahyang sunat hak yang mempunyai waktu, seperti sunat rawatib ni. Masuk waktu sembahyang sunat bila masuk waktu fardu. Seperti kita katanya sunat maghrib, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada hak dulu, ada hak belakang. Maka masuk sembahyang sunat tu kena masuk maghrib dulu.
Nah, sunat Isya. Kena masuk waktu Isya dulu, barulah masuk sunat Isya. Masuk sunat Isya, masuk waktu Isya. Ada pun sunat hak belakang semaya Isya. Kena semaya Isya dulu baru masuk. Ada. Sunat ba'diyah, sunat rawatib ba'diyah, masuk waktu dia kena semaya Isya dulu. Nampak lagi? Nah, kalau kita tak semaya Isya lagi, ba'diyah nama. Nampak dia belakang pada semaya fardu. Itu kena ingat deh. Kalau itu semaya sunat, ada kira sunat punya waktu, sunat mempunyai sabak. Sunat yang punya sabak. Seperti kita katanya sunat wudu. Disunatkan semaya lepas kita ambil semaya. Sabit pun sunat kerana kita ambil wudu. Itu sunat punya sabak. Nah, sunat yang tak punya waktu, sunat yang tak punya sabak, nama dia sunat mutlak. Semua semaya sunat tadi ya katanya, dan barang yang lain daripada demikian itu, yakni segala semaya sunat diperbuat akan dia di rumah afdal daripada diperbuat akan dia di masjid. Semua semaya sunat tadi. Kita buat sunat rawatib ni lah. Sunat semaya di rumah afdal semaya di rumah daripada semaya di masjid. Ingat deh. Kerana apa? Kerana hak sunat ni ia kena sunat susuk. Jangan buat orang tahu. Ada pun semaya fardu, ia kena demo tengok. Takut demo tuduh tahu dia tu tak ada semaya. Cukup. Hak fardu ia kena demo tengok. Dek, kerana takut demo tuduh kata kita tak ada mengereja, tak ada tunai perkara tak tekan tak kita. Dek, supaya juga sedekah hak wajib dah. Tu. Kena apa ni, kena lah menam latah. Ada pun sedekah sunat, hendaklah kamu sedekah tangan kanan. Hingga siapa tangan kiri tak tahu. Berarti iaitu kita kena senyap sunyi. Tu perkara sunat. Nah. Habis hari tu deh berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairum minad dunya wa ma fiha, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjemaah itu, bermula sembahyang jemaah, rahmat. Jadi barang siapa mari sembahyang jemaah ni dapat rahmat. Apa rahmat? Iaitu rahmatun minallah. Rahimah ni asal mana? Kasih sayang. Dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Itu mana rahmat. Rahmat ni mana pemberian Allah Ta'ala. Benar yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itu mana rahmat. Beri ketenangan. Tu beri sehat. Tak ada kriak ke apa senang. Duk tak ada serapu apa. Tu mana dapat rahmat. Maknanya kita duduk sehari-hari tak ada kriak, tak ada bosan, tak ada apa. Ni orang dapat rahmat. Lawan rahmat balong. Duk dalam kriak semua, walaupun duit banyak, kaya, tapi duk dalam husing semua. Itu panggil azabum. Ada pun rahmat, walaupun orang itu sesak, tapi ketenangan. Itu mana rahmat. Maka siapa dia nak dapat rahmat, dapat ketenangan daripada Allah, marilah semai makna. Apakah perbezaan antara rahmat dan nikmat? Sikit. Rahmatun wa ni'matun. Semua tu orang panggil pemberian Allah. Rahmat iaitu benda yang Tuhan bagi pada kita. Tiba kata benda tu mari Tuhan. Nikmat tu iaitu benda yang Tuhan beri juga, tapi kita boleh bersedak-sedak dengan dia, boleh guna dengan perkara Tuhan bagi kita. Tu nama nikmat. Pemberian Allah Ta'ala belaka. Seperti nikmat mata. Kita bersedak dengan mata. Nikmat tangan, kita boleh buat kerja dengan tangan dan lain-lain. Dekat tu lah. Ya, kalau kira tu hak tu lah.
Tapi berlainan iktibar. Tilai kata rahmat benda ni mari pada Tuhan nama rahmat. Benda ni iaitu dapat kita guna dengan dia. Tu nama dia nikmat. Nampak tak? Dan iaitu bermula semaya jemaah itu rahmat, dan iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan iaitu rahmat yang Allah Ta'ala beri ni, tak ada orang nak ukur dah. Kalau ukur lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia, cukup dah lah. Benda pandai perkara hak mahal sekali dalam dunia ni iaitu permata intan. Kalau terkira tak ada roh dah. Rahmat ni lebih daripada dunia dan isi-isi dunia. Ni habis tu kita minta rahmat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah pada aku akan rahmat. Sampai itulah kita masuk dalam masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, ya Tuhanku, bukalah bagiku segala pintu rahmat. Ya rahmat daripada atas. Sampai itu orang mari semain jemaah sana itu turun rahmat 100 rahmat. Turun. Maka boleh 90 kepada imam. Iaitu 10 bagi pada makmum semua. Tiap-tiap kali kita mari jemaah rahmat turun 100. 90 boleh pada orang yang jadi imam. 10 bagilah semua makmum. Nampak deh? Inilah dapat rahmat. Ayat kata semai jemaah ni rahmat. Dan iaitu terlebih baik, iaitu rahmat ni lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Inilah bagi buat kita semua. Kita minta hidayah daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah olehmu akan hidayah kepada aku. Apa hidayah? Minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka mata hati kita. Berasa katanya perkara agama ni sungguh berasa nak pada perkara agama. Ni orang dapat hidayah. Ni kita bila besar nak berasa katanya perkara rahmat ni perkara besar sekali. Kalau bila kita sana itu berasa balas tu, kita berasa rajin mari semai maaf. Nak situ. Habis itulah kita sana itu kita semayalah ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai akhir. Minta Tuhan tunjuk kepada kita jalan yang betul. Dan bermula jamaah itu rahmat. Dan bermula jamaah itu. Jamaah sini ni jamaah semualah. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah. Faman syazza finnar. Tu hadis Nabi. Lazimlah kamu berjemaah. Kita kena jemaah lah kau. Makan pun berjemaah, minum berjemaah, jalan berjemaah, jemaah semua ni. Lazimlah kita duduk sekali dengan orang ramai-ramai. Jangan pesan kita saat ni duduk seorang. Tu hadis Nabi, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah. Faman syazza finnar. Wajiblah kamu berjemaah, mestilah kamu berjemaah. Maka pertolongan Allah Taala di atas orang ramai. Barang siapa terpecih duduk seorang, maka terpecihlah masuk dengan kau seorang diri. Maksudnya hadis ni Nabi kita suruh berjemaah. Kalau kita berzikir berjemaah. Kalau kita berjalan berjemaah. Kalau kita musafir berjemaah. Ni maknanya kita sebagai umat Muhammad ni diperintahkan di atas kita suruh kita berjemaah. Ni katanya bermula berjemaah itu rahmat. Bila kita baca Quran, kita buat halaqah. Bila kita berzikir berjemaah. Ni banyaklah. Sabit itulah alim ulama dia buat halaqah zikir. Dan kita berjemaah bakal ngaji sepopok kita malam ni. Ni dia. Ni rahmat, dapat rahmat. Jemaah bakal beribu mari duk ngaji dapat tu. Dapat di majlis taklim. Itu dia. Bermula jemaah itu, yakni jemaah ngaji sepopok kita malam ni. Rahmat.
Mana? Yakni melazim akan jamaatul muslimin. Hendaklah kita mestilah kita kena masuk di dalam jamaah orang Islam. Jangan kita duduk seorang, jangan. Dan muafakat dengan mereka itu. Ada muafakat dengan mereka itu menyampaikan rahmat. Bila kita mensorak sepakatlah mana kena turut orang ramai. Bila kita turut orang ramai dapat rahmat. Jangan kita menyeleweng daripada orang ramai. Nah, jangan kita buat menyeleweng, buat cai seorang itu jangan. Kita nak turut orang ramai. Orang ramai kok mana kok tulah. Nah, kerana turut orang ramai ni jamaah. Iaitu turut orang ramai ni dapat rahmat. Dapat ketenangan daripada Allah Ta'ala. Tahu sabak bagi rahmat. Diberi pun ramai-ramai ni sabak. Orang panggil sebab bagi Tuhan nak bagi rahmat pada kita. Pada kita orang ramai. Nah, seperti kita katanya pakat teh. Pakat teh mengaji, pakat teh buat masjid, pakat teh iaitu bagi menyuci ke masjid. Pakat menebah kubur, menebah jalan, semua tu orang panggil ibadat belakang tu. Nah, jangan kita buat cai seorang tambah. Tak lain. Ni hadis Nabi kata, alaikum bil jamaah. Lazimlah kamu turut orang ramai. Tok Nabi kata buat kita bakat menebah belakang weh, hang nak tu baik. Buat kita bakat buat cuci masjid weh, tu bakat tu baik. Bakat menebah kubur weh, bakat tu baik. Tu maknanya. Inilah orang panggil menyampaikan rahmat. Tahu sahabat bagi dapat rahmat. Dan bercerai itu mana bercerai? Iaitu seorang tak turut orang ramai. Tamu ikut dan patuh pada tua. Orang ramai turut tua belakang kita seorang. Azab dia katanya. Dan bercerai itu azab. Yakni tiada muafakat dengan mereka itu sabak bagi azab. Bila kita saat ni tu tak turut orang ramai. Misal kita katanya orang bakat mari mengaji belakang. Kita tak. Ni sabak bagi nak kena azab dah tu dia tak reti. Nampak lagi? Orang bakat mari mengaji belakang kita tak reti dah. Duk ngatu, duk kerakan gitu. Nah, padahal dia mau mari nak royak ke agama lah. Nak hajak pergi pada syurga. Dan dia nak simpan benda-benda kita tak kenal. Nak royak hak kita tak reti. Tak mau. Ni sabak bagi kena azab. Nampak dia. Sebab itulah kita kena turut orang ramai. Nah, tu maknanya. Kalau itu kembali klik pada semaya jemaah ni, iaitu dapat rahmat. Dia bila kita reti dah, Nabi royak siap dah. Kata semaya jemaah ni afdal lebih daripada semaya seorang 27. Kerana beberapa perkara yang Tuhan bagi pada kita. Faidatun dibandingkan semaya berjemaah itu. Ulama dia mari bandingkan masal. Dibandingkan semaya jemaah itu seperti air yang banyak. Air banyak dalam bab fiqh iaitunya 2 kolah. Nah, 2 kolah tu air banyak. Tu panggil air yang suci lagi pula menyucikan. Orang panggil air mutlak lagi pula banyak. Air banyak dengan bawa air tu 2 kolah. Nah, iaitu 10 ting. Bila cukup 10 ting minyak gas zaman dulu. Tengok ulama kita tani kata 10 ting ataupun 9 ting. Dan kalau mengikut mula Tok Dala itu 9 ting. Mengikut orang ramai. Tok Alai petani katanya 10 ting. Ting minyak gas pak segi zaman dulu. Nah, 116 lik. Ni. Apa ni? Tak ingat dah. Berapa lik? Wallahu alam. Iaitu 10 ting. Nah. Seperti air yang banyak. Air misalnya bandingnya semaya jemaah itu seperti air yang banyak. Yakni air cukup Allah.
10 ting. Tiada menajihkan dia oleh kedatangan najis. Bila ai cukup Allah, bila najis jatuh dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, bila ai banyak najis jatuh masuk dalam tu tilik dulu. Nak kata najis nak cuak lalu tak leh. Tilik dulu. Dia tilik lah ada. Jika tak berubah, suci. Boleh minum, boleh buat basuh najis, boleh buat ambil sembahyang, boleh buat mandi junub. Ada pun kalau air banyak sana jatuh najis masuk dalam kita, misalnya kalau jatuh tahiyah, maka berubah. Berubah sana itu sifat dia 3. Salah satu pada sifat yang 3. Warna, bau, kecap. Air sana warna tak ada apa-apa, dia jernih. Bau pun tak, kecap pun tak berasa, maka air itu suci lagi pula menyucikan. Suci boleh buat minum, menyuci boleh buat basuh najis, boleh buat basuh kecil, basuh apa-apalah, dan boleh mengangkat kehendak. Boleh buat mandi junub, boleh buat ambil sembahyang. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Bila air banyak jatuh najis masuk dalam tilik, dia berubah tak berubah. Sifat bagi berubah sana itu 3. Warna, bau, kecap. Kalau berubah, punahlah. Salah satu. Kalau warna lain, ataupun bau, ataupun kecap. Ada pun kalau air sana itu tak cukup kalau tak sampai 10 ting. Kita kata ais budi ataupun ais payah. Bila jatuh najis masuk dalam, tai kicau ataupun tahiyah kan ikutlah. Bangkai kan, pakai najis lalu dah. Tak ada kira berubah tak berubah. Itu mazhab kita Syafi'i. Nah, ya banding sini seperti air yang banyak tiada menajiskan dia akan air yang banyak boleh kedatangan najis. Malaikat mengubahkan rasanya atau warnanya atau baunya. Barsalah yang air sedikit, yakni air tak cukup Allah. Jadi najis ia dengan kedatangan najis. Tak ada berubah tak berubah. Dan jikalau tiada berubah sekalipun, walaupun air itu tak berubah sekalipun. Nak bayaklah mana bandingnya. Kita mari semaya orang ramai ni, banding seperti air yang banyak. Nampak lagi? Setan nak mari karu tu dia kurang lah. Bila kita sana itu, bila kita semaya ada lah di dalam semaya itu ada cacat cedera. Nah, maka pakak tupai pergi mari. Orang panggil menyempurna ke semaya kita dengan demo ramah tu. Aku kurang mu tolong. Mu kurang aku tolong, pakak tolong pergi mari. Inilah kelebihan semaya jemaah. Lebih-lebih lagi pula kita semaya dengan alim ulama. Kita semaya sekali dengan alim ulama dalam jemaah kita tu ada alim ulama, ada puak-puak solat. Maka pakak tolong pergi mari. Nah, ya tak lagi dah semaya kita sana itu ya ada cacat cedera. Iaitu di dalam semaya ada ingat tu ingat ni. Nah, ingat muka dunia, ingat tu ingat ni. Maka timai kita tak apa ni, ada ingat ke muka lain, maka katalah ulama sufi, iaitu semaya kita, waktu hati kita duk lalai itu tak tak dapat pahala. Nah, tak dapat pahala. Itu katalah ulama sufi. Kemudian sekiranya kalau kita semaya penuh ni teh. Kerana pakak tupai pergi mari, mung tulungku ku tulungmu. Inilah maksud katanya dibandingkan semaya tu seperti air yang banyak. Deh. Atau dikatakan adalah orang semaya seorang diri itu. Bila kita semaya seorang, tak ada mari berjemaah. Seperti binatang yang asing daripada taulannya. Seperti binatang yang terpecah daripada gurama. Seperti seekor kambing yang terpecah daripada kawan. Bila sesak daripada gu, bandingnya seorang yang semaya, seorang ini supaya binatang terpecah daripada kawan. Dan tiada kuat ia, tiada kuat ia, mana tiada gagah. Tak jadi kuasa, kekuasaan itu tak ada. Tak gagah lah, maknanya seorang sana itu tak gagah.
Seko dia tak gagak. Maka dimudah. Ada jatuh tu. Maka dimudah diambilkan dia oleh harimau. Tu. Orang panggil bila binatang sesak daripada gu, maka mudah ditakakkan oleh serigala, oleh rimau, oleh binatang yang buah. Ya binatang yang buah sana itu duk nanti nak takak, nanti nak hemak sana itu, hak terpecah daripada gu. Begitulah juga. Tu. Bila kita semaya seorang diri, maka setan sana itu mari mudah. Mudah setan mari karu. Kalau kita jemaah sana itu, jadi payah sikit. Pakat menolong pergi mari. Supaya binatang yang ramah, binatang yang duduk di dalam kawan dia. Ni dia. Ni bandingnya ulama. Bersalah yang berhibur serta taulannya. Bersalah binatang yang berhibur duduk sekali ngagu ramai-ramai. Balas tu. Maknanya payah serigala nak makan, payah ditakakkan oleh harimau. Dan makianlah syaitan. Dan makian syaitan. Syaitan kerja ideanya untuk nak rosak, nak tipu manusia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu turun jelak-jelak syaitan. Syaitan ni seteru kita dah. Atau yang lain tak tahu kita turun syaitan. Demikianlah syaitan. Kuat ia atas orang yang semaya seorang diri. Maknanya syaitan sana berani, gagah, lagi pula mudah tipu. Mudah dia goda akan orang yang semaya seorang diri. Itu maknanya. Dan tiada kuat ia atas orang yang semaya berjemaah. Orang yang semaya jemaah ni syaitan pun nak masuk pun seria juga. Supaya binatang yang ramah tu. Pakat tolong pergi mari. Binatang yang ramah tu. Mana rimau ataupun serigala kena takak tu payah. Kerana pakat tolong pergi mari. Tu dia. Kalau itu lebihlah di hadis ni ataupun di cerita ni, di hikayat ni, di bandingan ni, bahawa semai jemaah itu lebih. Dan lagi semaya orang yang seorang diri itu, dan lagi pula sembahyang orang yang seorang diri itu. Yakni semaya bagi seorang yang semaya seorang diri, tiada disuratkan baginya pahala suatu. Tak ada tulis po bila kita semaya di rumah seorang, tak ada tulis langsung. Malaikat barang yang diakalkan dia, yakni malaikat barang yang diingat di dalam hati, itu mana diakal. Malaikat kalau kita ingat tu, bila hati kita lalai, duk atau edah tak tahu mana gitu, maka tak boleh pahala. Itu dia. Itu maknanya. Tu katanya, bila siapa dia semaya seorang, tiada disurat, tiada tulis masuk dalam buku. Tuan tiada disurat baginya pahala. Maknanya pahala tak ada. Sikit pun tak ada. Malaikat barang yang diakalkan. Kita kata kita semaya sana 10 minit. Maka kalau kita cek sungguh hak ingat, hak litah kata ingat barang yang kita dah baca, dah ingat kau tu lah. Tulis tu ya. 10 minit, berapa minit ya kita ingat. Hak lain lagi tu duk lalai kepada kerjaan kita. Kita dah kerja gapo dulu. Maka ingat mari tu. Sampai itulah disunat ke semaya sunat. Supaya nak tapung ni. Nak tapung barang kita cacak deruh dalam semaya. Ingat yang kita duk lalai itu. Tapung ke semaya sunat ni. Sunat dulu pada semaya wajib dan lepas pada semaya wajib itu. Nak jadi sunnah tu. Itu maknanya. Tiada disurat, tiada ditulis. Tu pahala suatu malaikat barang yang diakalkan dia. Yakni malaikat semaya hak kita ingat dalam itu. Barang yang diingatkan di dalam hati itu mana diakal. Dan sembahyang berjemaah. Dan sembahyang berjemaah itu disuratkan baginya pahala semaya yang sempurna. Ini dia. Bila kita sembahyang jemaah baik tak dari mula takbir sampai ke salat boleh penuh nitik. Kalau 10 boleh penuh baik pula. Kalau 100 boleh 100 baik.
27 darjat, 27 darjat. Tu maknanya. Tak ada kurang lasa-lasa. Itulah rakyat kata kelebihan semai jemaah. Inilah dia Nabi kita tak pernah tinggal dan para sahabat tak pernah tinggal berjemaah. Sunnah yang nombor satu iaitu solat berjamaah. Nah. Tu mana? Kata Imam Razi. Kata seorang ulama yang bernama Imam Ar-Razi. Ia Razi nakal daripada setengah ulama. Nakal ni mana dia ambil, bukan hak dia ambil hak demo je. Ia Razi nakal yakni pindah ambil daripada setengah ulama. Ayat katanya sembahyang berjemaah itu hablullah. Hablullah mana tali Allah. Hablu mana tali? Tali Tuhan. Tu dia. Wa'tasimu bihablillah. Tu mana? Hablullah. Hablillah mana tali Allah. Razi dia ambil daripada ulama dulu pada dia. Ulama katanya semaya jemaah itu hablullah, tali Allah yang disuruh akan kita berpegang dengan dia. Disuruh diperintah akan kita dengan bergantung dengan tali Allah tu. Allah Ta'ala perintah pada kita, hendaklah kamu gantung dengan tali itu, tali Allah tu. Kita nak apa ni? Dia suruh pada kita, suruh kita bergantung kejap dengan tali dia. Itu maknanya. Disuruh akan kita semua sekalian orang Islam berpegang dengan dia, dengan tali Allah, dengan hablillah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya, dan berpegang oleh kamu dengan tali Allah. Semua hendaklah kamu berpegang, bergantung kejap dengan tali Allah. Yani agama Islam. Hendak kita tali Allah ni agama Islam. Hendaklah kamu berpegang teguh, pegang kejap dengan agama Islam. Itu dia. Maka dinamakan Muslim itu, yang sebenar itu ialah mereka yang semaya. Iaitu dikandaki hablillah ini agama Allah. Maka tidak dinamakan orang itu beragama. Tak sebenar agama mereka orang semaya. Bila orang itu semaya, kelah kata orang itu Islam. Ada setengah hadis kata ia bermaksudnya perbezaan antara Muslim dengan kafir iaitu semaya. Ada setengah hadis maksudnya perbezaan Muslim dengan kafir semaya. Berartinya semaya ni iaitu seorang semaya, seorang Muslim. Orang yang tak semaya bukan Muslim. Itu maknanya man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau mengikut zahir ayat tu, barang siapa tinggal semaya dengan sengaja, dengan sekalian betul-betul, maka kafir nyata-nyata. Ada pun mazhab kita Syafi'i dikandaki kafir situ kafir nikmat. Tu mujur ada ulama takwil gitu. Kalau itu berartinya dia suruh kita berpegang dengan agama Allah. Yani dikandaki orang beragama iaitu orang semaya. Maka semaya ia sebenar sebagaimana semaya sahabat Nabi dan Rasulullah sahabat Nabi, iaitu tak pernah tinggal mereka semaya jemaah. Tak semaya mereka itu mereka jemaah. Ini sahabat Nabi. Kalau itu hendaklah kita semua ni berpegang dengan tali Allah. Yang maksudnya hendaklah kita bergantung dengan tali Allah, bergantung dengan semaya. Sebenarnya iaitu semaya jemaah. Yang ni agama Islam. Kandaki tali Allah iaitu agama Islam. Maka dinamakan dia tali. Kerana apa dinamakan tali? Kerana jalan yang sebenar itu jalan hak sebenar. Jalan lurus. Jalan pergi pada syurga lah jalan hak sebenar. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Tunjuk olehmu ya Allah kepada aku jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang dulu, iaitu jalan sahabat dan jalan ulama-ulama hak lepas mari dah. Kerana jalan yang sebenar itu sangat fikir, sangat sepek, itu jalan sebenar. Dan sonyo telah gelincir padanya, telah leceh pada jalan yang sepek kebanyak ke makhluk. Banyak ke makhluk ni geleceh banyak. Banyak. Nah, jalan yang sepek, jalan yang halau lagi pula. Nah, picik, licin kita katanya. Maka banyak orang tergeleceh daripada jalan yang sebenar. Nah, sebab itulah ayat masuk syurga sana itu iaitu tok ada dia kata. Segala anak cucuku. Nah, banyak sekali. Baik tak dari masa dia itu dengan sampai ke umat Muhammad. Waktu Rasulullah Isra' Mi'raj. Maka tok ada. Dia apa ni? Dia katanya sekalian anak cucuku neraka belaka. Malaikat sikit saja. Tak kala tu Nabi kita suruhlah tok ada saat ni tu sepak anak cucu dia. Hak syurga berapa orang, hak neraka banyak mana. Maka tok ada dia buat malam tu dia buat gambar we Nabi kita tengok. Sekalian anak cucu tok ada banyak sekali. Maka dia bilang tiap-tiap 1000 satu dia sepak dak kanan. 999 hendak ke kiri neraka. Bila juga 1000 sore syurga neraka 999. Ni nak royak kata sikit saja. Dalam sikit tu duk geleceh lagi. Zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat Rasulullah dilantikkan akan Abu Bakar jadi khalifah. Maka Abu Bakar dalam masa dia tu duk perang dengan puak murtad. Puak hak Islam dah jadi murtad lagi. Menegahkan zakat. Nah, tak beri zakat. Inilah sebut dalam sejarah Nurul Yaqin. Nah, banyak masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ni ridah. Apa ridah? Jatuh agama. Kembali klik pada agama biasa. Ni yang paling takut sekali. Sebab itulah kita bacalah doa dalam semaya dekat nak wisalah. Nah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas pada kama sallallahu taala. Ya muqallibal qulub ya Allah ya Tuhanku yang membalik-balik ke segala hati. Sabbit qalbi hendaklah kau tetap kejak hatiku ala dinik di atas agama kau. Minta Tuhan kejak. Wah, jadi kukuh. Dan minta Tuhan kejak di atas taat pada kau. Hidup dia leha taat. Hai siapa su. Nah, Tuhan panggil ke lain. Nah, wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak dapat tidak kita rayu, malaikat tak dapat kita nak rayu ke siapa, malaikat rayu pada Allah. Nak minta apa minta Tuhan. Dia yang paling takut sekali bime takut tercabut nyawa kita dengan hak tangga iman. Kerana iman ni benar tepat saja. Yes, apa ni terima lokoh ke bang. Sebab itulah kita kena minta pada Allah supaya Allah Taala kejak iman kita. Habis itu deh. Tu maknanya. Ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit dah. Telah menjadi Allah Subhanahu wa taala akan satu dosa. Dosa yakni satu kebun. Itu dosa. Allah Taala telah menjadi Tuhan menjadi akan satu dosa satu kebun di dalam syurga. Di dalam syurga yang luar lapis semua syurga. Dalam syurga tu ada satu dosa satu kebun. Nah, itu maknanya. Ataupun di dalam satu dusun ataupun dalam kampung. Satu kampung kita katanya. Dusun ni kampung kecil. Itu maknanya. Ada di dalam syurga tu Tuhan menjadikan satu dusun satu kampung di dalam syurga.
dikatakan baginya Madinatul Jalan. Satu kampung, dusun. Dusun kalau kiranya kampung darah. Nah, Allah Ta'ala menjadikan satu kampung dalam syurga, dikatakan, dinamakan dia baginya Madinatul Jalan. Nama dia. Kampung jalan atau Madinah. Madinah ni mana? Madinatul Jalan. Dalam syurga tu ada satu kampung nama dia Madinatul Jalan, ya, Wak. Nama kampung tu. Dan padanya ada di dalam Madinatul Jalan tu, ada dalam kampung tu Mahligai. Mahligai ada kota. Mahligai ni istana lah, Mahligai. Molek lah anak istana yang kita biasa tengok istana. Pak raja dulu. Habis-habis molek lah dalam negeri tu istana lah yang paling molek sekali. Nah, mana-mana negeri pun ada dalam kampung Madinatul Jalan tu ada Mahligai. Dikatakan, dinamakan dia Mahligai Azamah. Nama dia Mahligai Azamah. Azamah mana kebesaran. Nama dia. Dan ada padanya pada Mahligai, dalam Mahligai, dalam kota raja nama Azamah saat itu ada gapo? Satu rumah, ada sebuah rumah dikatakan baginya Baitur Rahmah. Ada dalam rumah tu nama ada. Maknanya nama dalam Mahligai tu. Ada dalam Mahligai, dalam kota tu ada satu rumah nama dia Baitur Rahmah. Rumah nama Baitur Rahmah, rumah rahmat. Dan padanya ada dalam rumah tu 4,000 sarir, 4,000 katil. Sarit bahasa Arab, bahasa kita kate musim kate pun tak tahu, wallahu alam lah. Dalam rumah tu ada 4,000 kate, bukan sebetul dah, ada 4,000 kate. Di atas tiap-tiap sarir itu, atas tiap-tiap utai kate 4,000 kate itu ada gapo? Sebutai kate sana itu 4,000 kate, ada gapo tahu? Atas kate sebutai itu. Dan di atas tiap-tiap sarir itu 4,000 hurul ain. 4,000 orang bidadari. Tak kate sutai itu 4,000 bidadari. Apa itu? Bidadari maknanya perempuan yang disediakan dia oleh Allah Ta'ala kepada orang yang masuk surga. Nah, 4,000 bidadari. Duk tak satu-satu kate. Batu kate dalam rumah sana itu ada 4,000 kate. Satu-satu kate itu 4,000 bidadari. Bidadari ni habis-habis. Nah, habis-habis comel, habis-habis lawa. Nah, dan padanya pada bidadari ni, bidadari hak Tuhan cadang bagi kita yang masuk syurga ni, barang yang tiada melihat oleh mata dan tiada mendengar oleh telinga dan tiada terlintas atas hati. Bidadari nak royak comel, nah lawa dia, tengok tak puas, tak pernah tengok di mata. Waktu kita duduk tak dunia, tak pernah dia hak di mata, tak pernah dengar di telinga, nah tak pernah terlintas di hati. Suara dia kecek sederhana, tak pernah dengar di telinga. Rupa parah dia comel, tak pernah lihat di mata. Dan tak pernah terlintas dalam hati. Comelnya bidadari ni. Tuhan duk cadang bagi siapa? Tengok. Nah, tu maknanya. Sembah seorang ya Rasulullah. Yani bila Nabi duk baca hadis ni, duk royak hadis ni pada para sahabat, sahabat tanya, sembah, yani sembah oleh sahabat. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagi siapa ia? Bidadari comel setara tu banyak, setara tu duk cadang ke siapa wahai Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah. Maka Rasulullah bila sahabat tanya, dia jawab lalu dah sebeda Nabi. Nah, Nabi kita bersebeda, oh bidadari sebegitunya comel dan banyaknya. Kamu tak pernah lihat di mata, tak pernah dengar suara dia di telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Oh, Tuhan cadang
bagi orang yang semaya jemaah 5. Ni 5 waktu berjemaah. Bagi orang yang semaya 5 waktu berjemaah. Ni dia. Sebab itulah Nabi tekan berat kepada umat dia suruh berjemaah. Bila kita dengar dah hadis lagu ni, semualah kita pakat berjemaah. Kita bersungguhlah lawan nafsu. Jaga kaki kanan, jaga kaki kiri, mari sembahyang. Lebih-lebih lagi pula, kita mari jemaah sembahyang subuh. Kita sendiri dan kita bawalah kawan anak-anak kita. Orang panggil tadrib, kita latih imtihan masa kecil lagi. Mari masjid. Kerana nak jadi adab biasa, walaupun kita mati, dengan sahabat kita lah asuh anak kita mari berjemaah di masjid. Kita seorang dan ajak kawan anak kita. Inilah orang panggil ibu bapa yang buat anak sebagai katanya buat harta untuk makan bonus. Siapa dia dapat anak, maka bila dia mati tinggal anak. Maka nak buat lagu mana, nak beri sampai bonus kita. Kita buat anak jadi soleh dan solehah. Bila kita mati, anak kita semaya bersabit dengan kita ajar. Bersabit dengan kita asuh. Anak yang soleh, yang ada ilmu agama dan beramal dengan ilmu yang dia dapat. Maka kita mati tak sia-sia. Padahlah dengan kita duk susah waktu kita duk mengandung dalam perut bagi ibu dia. Susah dalam perut 9 bulan. 2 tahun ada susah duk mengasuh. Kencing tak riba, berak tak riba. Hingga sampai kita saat ni kembali ke rahmatullah. Nak buat kana, nak buat anak ni, buat jasa baik bagi ibu bapa. Iaitu kita asuh. Duk tak ibu bapa. Maka haraplah puak. Pada puak kita semua ni. Siapa dia ada anak, kita pisahlah. Kita peretuk mari ke masjid. Dan kita heret dia halah-halah. Di masa kecil-kecil lagi. Mari duduk di masjid. Ulai alik ke masjid. Mudah-mudahannya orang panggil kita tu berjaya dunia dan akhirat. Maka sekadar ni bagi puak kita semua turutlah akal alim ulama dan turutlah kata-kata Rasulullah. Bak main maaf ni jangan kita tinggal. Bil-bil lagi pula main maaf subuh. Kalau kita tu istiqamah 40 hari turut-turut, main maaf tak butuh langsung. Hadis Nabi menjelaskan, maka lepaslah dua orang tu, orang maaf tak butuh 40 hari turut-turut, lepas daripada nifaq, lepas daripada api neraka. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah dan taufik padaku supaya aku dapat sembahyang maaf hingga sampai suk nyawaku dengan hal aku sembahyang maaf. Wallahu a'lam. Riwayat Abdul Rahman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang munasabah di celah ni serta kita marilah beberapa hadis, beberapa ayat dan beberapa kata ulama. Malam ni sakut pak dengan kelebihan al-ihtifal bil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan buat perayaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Maulud ni. Maklum iaitunya masalah buat Maulud lagu mana. Sikit kita ambil
kata sahabat Nabi dan kata alim ulama. Nah, kerana masalah buah mulut, ada setengah mengatakan sunnah, ada setengah mengatakan bid'ah, bermacam-macam lah. Tapi kalau kita tengok sekarang lah ni, demi setahun demi setahun, lah ni banyak sekali orang buat maulud seluruh dunia Islam semua banyak orang buat maulud. Nah, kita tengoklah dalam YouTube ke apa. Nah, di Indonesia, di Malaysia dan di Arab, di Afrika, banyak ibu-ibu, puluh-puluh ibu. Kemudian kita tengok sikit kata ulama. Di dalam kitab iaitunya kitab Al-Bayan. Nah, 5 yasqalul azhan. Nah, itu dia. Iaitu katanya rawal Baihaqi Anis Syafi'i radhiyallahu anhu. Meruayat oleh Baihaqi rawi hadis. Dia ambil daripada imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata al-muhdatsatu minal umur darban. Perkara yang dimengada-ngadakan dua bagi. Muhdatsah ni perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Nah, tu perkara hak yang dimengada-ngadakan oleh orang hak belakang pada Rasulullah, sahabat ke tabi'i ke, padahal perkara ni tidak ada pada Rasulullah. Nah, janganlah kita skor katanya perkara hak yang dimengada yang tidak ada masa Rasulullah tu bid'ah yang sesat. Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap perkara yang panitia kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap perkara yang dimengada tu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Jangan kita skor lagu tu. Nah, jangan kita pegang katanya perkara yang dimengada-ngadakan yang tidak ada masa Rasulullah tu bid'ah dalalah belaka, bukan gitu. Jangan kita skor lagu tu. Ada perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah tapi tidak dalalah, iaitunya ada hak sunat, ada hak wajib, ada hak makruh, ada haram. Kata Baihaqi, kata Imam Syafi'i, Baihaqi lah riwayatnya. Baihaqi ni maklum Bukhari, Muslim, Abu Daud, Baihaqi, Nasa'i, Ibnu Majah, Tabarani, pokok orang riwayat hadis belaka, pokok hadis belaka tu. Ulama hadis orang panggil muhaddisin. Yang kata al-muhdatsatu minal umuri darban. Perkara yang dimengada-ngadakan dua bagi. Perkara ni masa Rasulullah tak ada masa belakang ni. Dua macam. Ahaduhuma uhdisa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahazihil bid'atu dalalah. Amma uhdisa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an. Perkara yang dimengada-ngadakan yang menyalahi akal Quran, hadis, kata sahabat dan ijmu' mazhab, ijmu' ulama. Lebih lagi pula menyalahi dengan Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Perkara yang dimengada-ngadakan, yang ni satu perkara yang tidak ada masa Rasulullah. Rasulullah tak ada buat. Tapi ia menyalahi bagi Quran, menyalahi bagi hadis, menyalahi bagi perkataan sahabat, menyalahi dengan ijma'. Hak itulah dia fahazihil bid'atu dalalah. Maka iaitulah bid'ah dalalah. Hak katanya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi kata kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah tu sesat. Tu bid'ah ni satu perkara yang direka-rekakan oleh orang belakang. Perkara tu betul-betul berlawan dengan Quran, ataupun berlawan dengan hadis, ataupun berlawan dengan perkataan sahabat, berlawan dengan ijma'. Hak ni lah dia bid'ah dalalah. Tu dia takrif dia. Ni dia. Ma uhdisa,
mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an fa hazihil bid'atu dhalalah. Inilah dia Nabi katanya, kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, tu maknanya. Dan tiap-tiap sesat masuk neraka. Tu dia deh. So, hati-hati dia kena kata bid'ah sesat. Nabi kata masuk neraka ni dia. Nah, perkara jadi reka-reka kat orang belakang. Perkara tu berlawan dengan Quran. Dia berlawan dengan hadis. Berlawan dengan perkataan sahabat. Berlawan dengan ijma' ulama. Kok inilah bid'ah sesat. Apa dia? Wasani yang kedua, ma'uhdisa. Barang yang dimengada-ngadakan, perkara yang dibuat oleh orang belakang masa Rasulullah tak ada. Minal khairi, daripada kebajikan. Benar molek. Nah, benar ni benda molek. La khilafa fihi liwahidin. Tak ada menyalahi bagi satu pun daripada Quran, hadis, kata sahabat, ijma'. Perkara molek yang dibuatkan akan dia oleh orang belakang. Padahal perkara ni masa Rasulullah tak ada. Rasulullah tak ada buat. Nah, orang belakang, ulama belakang ni lah dia mengada ke perkara ni. Perkara yang molek ni tak ada berlawan dengan Quran, tak ada berlawan dengan hadis, tak ada berlawan kata sahabat, tak ada berlawan dengan ijma'. Fahazihi muhdasatun ghairu mazmumah. Maka inilah dia bid'ah yang tiada yang dicela. Bid'ah yang tidak dicelakan aja dia. Ni orang panggil bid'ah hasanah. Bid'ah mahmudah. Nah, habis Imam Syafi'i kata al bid'atu bid'atani. Bermula bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang dipuji. Wa bid'atun mazmumatun, dan bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dipuji perkara hak molek. Yang dimengada-ngadakan oleh ulama yang belakang ni. Perkara tu tak ada berlawan dengan Quran, tak ada berlawan dengan hadis, tak ada berlawan dengan perkataan sahabat, tak ada berlawan dengan ijma' ulama. Maka ni dialah orang panggil bid'ah hasanah. Bid'ah yang dipuji. Ada pun perkara yang dimengada-ngadakan, yang berlawan dengan Quran, betul-betul benar kelidai dengan Quran, hadis, kata sahabat, ijma', maka inilah bid'atum mazmumah. Bid'ah jadi dicela. Waqad qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi qiyami syahri Ramadhana, nikmatil bid'atu hazi. Sayyidina Umar pada masa Rasulullah terawih tak ada jemaah. Masa Sayyidina Abu Bakar pun terawih tak ada jemaah. Nah, maka Sayyidina Umar lah baru buat 2 bulan. Masa itu dulu daripada masa Abu Bakar dan masa Nabi kita, sembahyang tarawih tak ada berjemaah. Sembahyang pada masa sahabat, masa Abu Bakar pun tak ada jemaah. Maka pada masa Sayyidina Umar ni lah, Sayyidina Umar lah orang panggil awak bani sahabat Nabi yang mengerjakan bid'ah. Iaitu dia kumpulkan puak sahabat semua buat sembahyang tarawih 20 berjemaah. Maka tak kala dia buat, Sayyidina Umar sendiri dia kata nikmatil bid'atu hazi. Sebaik-baik bid'ah ni. Aku buat main tarawih tu 20 rakaat berjemaah. Inilah dia kata Sayyidina Umar sendiri, katanya nikmatil bid'atu hazi. Nah, tu dia. Habis. Kama dia. Wa qala Suyuti, berkata oleh Syekh Suyuti. Nah, tak kalau Sayyidina Umar kata begitu, dan Imam Syafi'i pun kata bid'atu bid'atan, tu kata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'atum mahmudatun wa bid'atum mazmumatun. Bid'ah ada dua, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Ya, Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah ni, iaitu aku himpunkan manusia sahabat semua buat mayat tarawih 20 berjemaah.
Masa Rasulullah tak ada. Lalu itulah qala Suyuti, berkata Suyuti, seorang ulama bapa alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, dia kata wa amalul maulidi, dan amale maulid, wa maulid, kita ada wa maulid, laisa fihi mukhalafatu li kitabin, tidak ada padanya menyalahi bagi Quran, wala sunnatin, dan tidak menyalahi dengan sunnah Nabi, dan wala asarin, dan tidak menyalahi bagi perkataan sahabat, wala ijma', dan tidak menyalahi dengan ijma' ulama. Fahiya ghairu mazmumatin, maka iaitu amalan maulud ni tidak dicela. Kerana tak ada menyalahi. Apa maulud? Nah, baca sejarah Nabi. Baca sejarah, tu molek sekali baca sejarah Nabi. Baca ayat Quran, baca keluar Allah, baca zikir ke apa. Lagi pula berjamu, berjamu sedekah tu sedekah ni, berjamu orang tak molek. Semua barang molek. Nah, kalau itu direka-rekakan oleh orang belakang. Pada Rasulullah tak ada. Maka inilah dikatakan ia dipuji. Itu dia. Kama fi ibarati Syafi'i, wa huwa minal ihsanil ladzi lam yuhad fil asril awwali. Dan iaitu Imam Syafi'i kata, buat maulud ni minal ihsanil ladzi lam yuhad fil asri, daripada perkara yang molek yang tidak ada pada masa dulu. Perkara molek tidak ada pada masa dulu. Wa huwa minal ihsanil ladzi lam yuhad fil asril awwali. Fa inna it'amat ta'am al khali min an ikhtirabil asam ihsan. Maka semuanya beri makan akan makan ni yang tak ada bercampur dengan perkara dosa, perkara haram, tak ada bercampur gapo, ialah molek. Fa huwa izan minal bid'il mahmudati. Miada fa huwa izan minal bid'il mandubati. Maka kalau begitu, maka iaitu amalul maulid ni, buat maulud ni begitu, daripada bid'ah yang disunatkan akan dia. Itu maknanya katanya Syekh Suyuti. Nah, iaitu bid'ah, tapi bid'ah yang dipuji. Bid'ah hasanah, bid'ah yang dipuji. Kalau itu, barang siapa mengereja ke bid'ah yang dipuji, maka dapat pahala. Nampak deh? Maka khulasahnya, agaklah buat kita tak ni, bila kita dengar katanya bid'ah, ada dua. Dia kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis tu iaitu bid'ah mazmumah, bid'ah jadi cela. Yang berkelidar dengan Quran, hadis, kata sahabat dan ijma' ulama. Ada pun amalul maulud ni, wa maulud ni tak ada berkelidar rasa dengan Quran, hadis, kata sahabat dan ijma' ulama. Nah, dan lagi pula ulama yang kemudian murus mari kau ni, orang panggil wa maulud ni ijma' fi'li, ijma' qauli, ijma' sukuti. Ijma' qauli semua orang bakat buat. Dan kata ijma' qauli semua ulama bakat kata sunat. Dan sukuti, ijma' ulama bakat do dia tak ada tegah ke apa. Nah, ijma' fi'li, qauli, sukuti. Mereka tak dari hitung lagi siapa lagi. Nah, semua ulama bakat buat belaka. Mereka ada lah sikit-sikit sebanyak tu, ada lah menyeleweng tu. Ia menyeleweng daripada jamaah tu dia ada, ada. Maka tu kita terus dengarlah, kita turut orang ramai. Majoritinya seluruh dunia, ia paling banyak sekali orang buat maulud. Nah, ia paling banyak sekali. Kalau kita tengoklah ni mudah, tengok negeri tu, tengok negeri ni. Banyak orang buat maulud. Dalam tahun ni paling banyak sekali. Ribu-ribu, ratus-ratus ribu pun ada. Habis takut buat kita dok ragu-ragu, dok dengar kata, tak boleh buat maulud, tidak ada Rasulullah. Sungguh. Janganlah kita katanya perkara yang tidak ada pada Rasulullah itu sesat belaka orang lain dia buat. Jangan itu. Nah. Tu lagi ke datang kita pergi jelas lagi banyak lagi. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka menghimpunkan akan dia oleh sekaliannya sekalian 50 akidah oleh makna 25 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari kerana makna ketuhanan itu. Ulang sikit. Jadi 50 akidah terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar, illallah melainkan Allah. Yani Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar. Lain pada Allah, Tuhan pelesu semua. Nah, pelesu semua. Sama ada puak wasani, puak semua berhala. Sama ada kitabi, kafir kitabi, puak Nasrani, Kris, mengatakan Isa anak Tuhan, Maryam bini Tuhan. Tuhan itu tok laki Maryam. Dan puak Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair anak Tuhan. Dan ada segolongan puak kafir mengatakan malaikat tu anak Tuhan. Dan puak wasani, puak semua berhala, semua akan berhala benda yang dibuatkan dia oleh puak kafir itu batu, kayu, pakai yang mengaku kata Tuhan. Puak Majusi semua apa yang kata Tuhan. Puak Jepun yang kata matahari Tuhan dia. Itu pelesu sama. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah Ta'ala aja Tuhan yang sebenar. Maka bila kita mengaku itu, masuk dalam la ilaha illallah tu 41. Bila kita kata Allah Ta'ala aja Tuhan yang sebenar, yani Allah Ta'ala aja ada, Allah Ta'ala aja sedia, Allah Ta'ala aja kekal, Allah Ta'ala aja kuasa, Allah Ta'ala aja tahu sekalian kaya. Maka termasuk situ 20 sifat. Lawan 20, wujud idah siapa kaunuhu mutakaliman, lawan itu 20, 40. Dan satunya haruh bagi Allah buat mungkin, tinggal buat mungkin. Tuhan buat mungkin, buat makhluk, buat kita ni bukan wajib, hanya haruh. Nah, kalau yang Tuhan ada berlaku ni, haruh bagi dia. Haruh ia ada, haruh ia tak ada. Maka masuk dalam la ilaha illallah 41. Muhammadur Rasulullah, ulang-ulang sikit. Nah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni salah satu pada rasul Tuhan. Maka semua rasul mesti bersifat ngepak. Sidik, amanah, tabligh, patungah. Hak wajib rasul semua bersifat ngepak. Mustahil bersifat ngepak. Jadi lapan. Haruh satu. Haruh semua rasul tu berperangai, berkelakuan dengan kelakuan manusia. Masuk dalam Muhammadur Rasulullah 9 ke 41, jadi 50 akidah. 50 akidah ni terkandung, terhamak erti dalam perut kita, bahawasanya dengan kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terhamak erti perut itu 50 akidah terkandung dalam itu. 41 dalam la ilaha illallah, 9 dalam Muhammad Rasulullah. Maka kita kena erti. Kembali kepada la ilaha illallah 41. Jadi la ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang kita semua dengan sebenar melainkan Allah. Allah Ta'ala aja Tuhan yang sebenar. Maka Tuhan yang sebenar ni ia bersifat dengan 4. Boleh panggil Tuhan al-uluhiyah. Satunya istighna. Istighna nama dia terkaya. Yang keduanya iftikar. Yang keempat mustahiqul ibadah. Nah, itu. Yang ketiganya mustahiqul ibadah. Istighna yang pertama. Yang kedua iftikar. Yang ketiga wajibul wujudi. Yang keempat mustahiqul ibadah. Tuhan ni sifat pak ni.
Istighna Tuhan yang sebenarnya satu zat, dia tu lepas serupa-serupa. Lepas belaka, pak kara dia lepas. Tuhan kita lepas mana tak berhajat kepada pak kara. Satu, lepas daripada tukang di zat. Yang kedua, lepas daripada tukang yang jadi. Yang ketiganya, satu zat yang wajib ada. Bukan harus ada. Wajib ada. Yang keempatnya, mustahikul ibadah. Kita duk semua, duk punya tu kena semua tu. Ada pokok kafe duk punya berhala tu tak kena, bukan mustahikul ibadah. Nampak dia? La ilaha, tidak ada Tuhan yang bersifat dengan pak ni. Istighna, iftikar, wajibul wujud, mustahikul ibadah. Tak ada Tuhan yang bersifat palah ni melainkan Allah. Nampak lagi? Maka pak kara ni termasuk dalam istighna dan iftikar. Apa mana istighna? Terkaya Tuhan daripada sekian kaya. Apa makna iftikar? Iftikar iaitu berkhanak, yakni semua makhluk berkhanak pada Tuhan. Semua makhluk tak boleh lepas dengan Tuhan. Semua makhluk tupu Tuhan. Semua makhluk pun Tuhan. Inilah Tuhan yang sebenar. Dia lepas dengan demo. Demo semua tak boleh lepas dengan dia. Tak ada Tuhan yang bersifat macam ni melainkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Allah aja Tuhan. Ya dia tu lepas dengan demo. Demo semua tak boleh lepas dengan dia. Siapa demo? Makhluk. Apa makhluk? Alam, masih Allah. Nah, makhluk dia 5 aja. Manusia, jin, malaikat, binatang dan jamadah, benda tak nyawa. Nyak tu ya makhluk. Benda hak Tuhan jadi 5. Manusia, jin, malaikat. Nah, binatang, binatang laut, binatang darat, banyak. Dan segala jamadah, kayu, batu, benda tak nyawa. Semua saat ni berkhandak pada Tuhan. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Berhajat kepada Tuhan. Pun Tuhan. Ni Tuhan Ismail apa? Istighna balik Tuhan lepas api daripada segala perkara. Tak berhajat langsung pada segala makhluk. Makhluk tak boleh lepas langsung dengan Tuhan. Walaupun sumuk seekor tak boleh lepas dengan Tuhan. Semua hak Tuhan buat lah. Gantung Tuhan belaka. Itu makna iftikar. Semua makhluk gantung Tuhan belaka. Walaupun habuk, walaupun sumuk, walaupun benar halau, walaupun sumuk yang halau, duduk di dalam, di atas batu yang hitam, di dalam malam yang gelap, sekalipun Tuhan tahu dan Tuhan dia bercara. Tuhan dia beri rezeki. Daun kayu selah habuk, semua daun kayu selah habuk. Itu pen. Bani semua dah kayu belaka, semua dah kayu tak boleh lepas dengan Tuhan. Tuhan buat belaka. Tuhan Maha Kuasa. Walau banyak sebegitu tak boleh lepas dengan Tuhan. Ini maksud. Ada kita uti maksud, kita baca kitab dah uti. Tengok. Kerana makna ketuhanan itu istighna'ul ilah an kulli ma siwahu. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia apa? Ni orang panggil mate umul barahi. Di mate umul barahi ni kalau mengaji akidah ke seluruh dunia Islam orang mengaji mate umul barahi dan iaitunya mate jauharah. Dua ni lah orang panggil dunia Islam tak lepas daripada dua mata ni lah. Iaitu akidah al-Asy'ariyah. Mesti buat kita ni kena mengajilah wirti. Mata umul barahin, ibu segala dalil. Dan jauh mata jauharah. Hak Ibrahim al-Laqani. Yang kata istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Tengok kata wabtiqaru kulli ma ada ilaihi. Artinya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yakni lepas Tuhan daripada perkara yang lain daripadanya. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada perkara yang lain daripada dia. Itu mana Tuhan. Itu mana istighna. Dan mana iftikar. Dan berkhanak barang.
dan berkandung oleh barang yang lain pada Allah. Berkandung kepada tu takluk dan ibtikar. Nah, berkandung kepadanya kepada Allah. Yang ni semua perkara orang lain tu tak boleh lepas dengan Tuhan. Tupai Tuhan, pung Tuhan. Berhajat kepada dia, kepada Allah. Oh, bila kata Tuhan sebenar ni, dia tu lepas dengan demo tak boleh lepas dengan dia. Maka masuk, maka terhambat reti di perut kita. Pada kalimah la ilaha illallah 41. Masuk ke mana? Allah Ta'ala aja Tuhan. Yes, benar. Yang ni Tuhan sebenar dia terlepas daripada segala perkara. Semua perkara tak boleh lepas dengan dia. Nah, masuk dalam istinah sebelah mana? Wujud kita baka mukhalafatu lilawadi qiyamu binafsih. Samu basar kalam. Milih apa? Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman sebelah. Masuk dalam istinah. Nah, sebelah sifat. Dan masuk dalam ibtikar semilih. Mana? Kudera, irada, ilmu, hayat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu apa? Lepas tu hayat. Apa ni? Wahdaniyah. Semilih. Situ. Tu orang panggilnya masuk di dalam istighnah tu semilih. Itu masuk dalam ibtikar semilih, masuk dalam istighnah sebelah. Tu dia. Maka tak kala tu maka lazim boleh istighnah. Itu lazim itu. Maka lazim boleh istighnah, maka terhambat uti. Kenapa nak itu? Maka lazim, maka terhambat uti oleh istighnah, oleh kata terkaya Tuhan daripada perkara yang lain. Atau lazim jika turut ataupun terhambat uti, akan wujud Allah Ta'ala bersifat dengan wujud dalam istighnah. Mestilah dia lepas daripada demo, mesti dia tu kena ada. Mesti dia tu sedia. Mesti dia tu kekal dengan wujud dan kidam. Dua. Dan yang tiganya bakar. Dan yang keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalah ni Allah Ta'ala bagi muka baru. Dan qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada Allah Ta'ala dengan cara diri. Ada Allah Ta'ala dengan cara diri ni lepas dua sampai. Lepas daripada tupai di zat, lepas daripada tukai yang jadi. Itu maknanya. Dan melazimkan pula, dan terhambat reti pula akan tanazuhihi. Ada jatuh hak. Tanazuhihi anin naqais. Arti maha sucinya daripada segala kekurangan. Tuhan kita tak ada bersifat dengan kurang. Yang ni tak ada buta, tak ada bisu, tak ada tuli. Bila Tuhan tak ada bisa masuk, bila Tuhan tak ada buta, tak ada bisu, tak ada tuli, tentu Tuhan bersifat dengan sama basar kalam. Tu. Maka masuklah situ, masuk pada kata tanazuhihi anin naqais, maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Dan masuk di dalam tanazuhihi, masuk dalam kata Tuhan itu lepas daripada perkara yang tak patut dengan dia. Itu maknanya tanazuhi, maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Yang ni Tuhan tak bersifat dengan benar, yang tak patut dengan dia. Masuk situ sama dan basar dan kalam. Dan segala lazimnya, iaitu kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Dari kerana jika tiada wujud bagi Allah sekalian sifat yang sebelah ini. Bila Tuhan tak bersifat dengan sebelah ini. Tak bersifat dengan wujud hanya siapa? Sebelah ni lah. Secaya adalah ia Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan. Bila Tuhan kita kata ia tak bersifat dengan wujud.
Dia tak ada. Dia tak ada, nak ada dia berkehendak pada tukang jadi. Tu. Begitu juga kalau dia tak kidang, tak sedia dengan bawa dia baru. Apa mana baru? Ada mari tak ada. Kalau itu nak ada dia berkehendak pada tukang. Tu. Berkehendak pada tukang yang jadi akan dia. Tahu kepada zat tempat berdiri. Berkehendak kepada zat tempat berdiri. Kalau dia tak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Kerana makna qiyamuhu ta'ala binafsi dia dua makna. Ia terjemuh qiyamuhu binafsi itu ada Allah Ta'ala dengan cara diri. Dengan bahawa Allah Ta'ala ada bukan tupai di zat. Seperti tupai masing digaring, tupai putih di kapah, tupai hitam di garing. Bukan aku tu. Benda hak pesai berhajat pada tupai itu benda sifat. Maka Tuhan kita zat. Tu lepas daripada tupai ni. Lepas daripada zat tempat berdiri. Ia akan dia mana itu. Tahu kepada orang yang menolakkan daripadanya akan kekurangan. Yang ni lepas Tuhan daripada orang yang menolak kekurangan. Kerana Tuhan kita tak ada kurang. Ada pun kalau kita manusia ni kurang. Buta. Bisu tuli. Kalau kita saat itu kita kata buta, kita kurang. Nak menolak kekurangan, berhajat pada doktor. Nampak lagi? Berhajat pada orang lah. Ubah tambuhi buta dah, tambuhi tuli dah, tambuhi bisu dah, dan tambuhi ada kekurangan di kita, berhajat pada orang. Tuhan kita tak ada kurang. Sampai itulah dia tak berhajat pada mereka yang menolak kekurangan. Kerana Tuhan kita tak ada kurang kampung. Itu dia. Maka yaitu berkehendak. Tak itu gamai. Maka yaitu berkehendak pada tukang yang jadi, berkehendak pada tempat tupai, berkehendak pada mereka yang menolak kekurangan itu mustahil. Ma la yutasawwaru fil akli wujuhu, itu mana mustahil. Benda yang tak terupa pada akal kena sungguh. Yani ma la yaqbalu subuh. Barang yang tertudak tak terima nak sungguh sekali-kali. Itu benda mustahil. Benda tak tentu-tentu. Tak terima nak sungguh sekali-kali. Itulah dia benda mustahil. Maka iaitu berkehendak tu mustahil. Maka terkaya daripadanya oleh lawannya. Sebelah. Maka lepas daripada Allah tu oleh segala lawannya sebelah. Lawan daripada wujud ada, tak ada. Lawan daripada kidang sedia baru. Hingga siapa akhir. Sebelah hak wajib, sebelah mustahil. Sebelah dengan sebelah 22. Hak wajib sebelah, hak mustahil sebelah. Dan dinafikan pula istighna, dan dinafikan pula boleh terkaya. Akan wajib Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu ataupun meninggalkan akan dia. Jadi haruh satu. Apa mana haruh? Haruh Tuhan buat mungkin, dia tinggal buat mungkin. Haruh, apa haruh? Yang ni haruh pada akal. Boleh jadi Tuhan buat, boleh jadi Tuhan tak buat. Maknanya bukan wajib dah. Kalau wajib itu jadi mana Tuhan ada orang dok tekan dia mesti kena buat. Itu tak mustahil Tuhan buat. Wajib ni. Mustahil Tuhan wajib buat mungkin dia tinggal buat mungkin. Hanya haram. Deh. 40 ni. 20 ni. Maknanya sebelah 22. Maka termasuk haram satu. Betul katanya. Maka inilah yang haram bagi Allah Ta'ala. Buat mungkin, tinggal buat mungkin ni harus bagi Allah. Maka jadilah jumlah segala sifat iman yang dilazimkan akan dia oleh istighna itu 23. Masuk dalam istighna 23. Simpulan, orang panggil 23 simpulan. Itu tidak gitu. Mana istighna, bahasa Arab, bahasa Melayu kata terkaya. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Itu makna dia. Itu makna Tuhan. Terkaya Allah daripada makhluk yang lain pada dia. Dengan makna terkaya Tuhan itu lepas Tuhan, berarti Tuhan yang sebenar ni satu zat lepas habis dia kala. Lepas daripada tukar yang jadi, lepas daripada tukar di zat.
lepas daripada mereka yang menolak kekurangan, dan lepas daripada wajib buat tinggal buat. Maka kita reti lepas satu zat yang lepas begitu, mesti dia bersifat dengan sebelah ni. Wujud kita sampai kiamu binafsi, lepas tu samuh basar kalam. Deh, lawan sebelah sifat ia wujud dan mustahil dia bersifat dengan sebelah 22. Campur dengan huruf 1 jadi 23. 23 sifat terkandung dalam istighna. Bila kata istighna masuk dalam istighna, hak wujud sebelah, hak mustahil sebelah, huruf 1 23. Maka masuk dalam ibtiqat, iaitu semua makhluk tak boleh lepas dengan Tuhan, berhajat pada Tuhan, berapa nak masuk situ pula. Semula pula sekali lagi dah jangan campur dua tu. Kama dia katanya adan ada pun ibtiqaru kulli ma siwa ilahi. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil taqwa wa jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.